الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tanda seorang itu wali ada 3. Yang pertama, mencukupkan diri dengan hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, qanaah, yakni memadai dengan Allah semata dari apa pun yang lain. Yang ketiga ialah kembali kepada Allah dalam segala sesuatu. Jika dirimu masih mendakwa diri sebagai wali juga, maka terapkan dirimu dengan salah satu dari 3 perkara yang disebut ini. Jika engkau tidak sanggup menanggungnya, maka nyatalah engkau bukanlah seorang wali. Tiada sewajarnya seorang alim itu masuk ke istana raja, melainkan sesudah mengukuhkan imannya terlebih dahulu, pernah bertakwa kepada Allah, kuat ilmunya dengan Allah, dan kezuhudannya pada dunia, tekun makrifatnya serta ada kemesraan dengan Allah. Maka mereka akan masuk kepada raja itu dengan penuh kuat iman dan keluar daripadanya juga dengan penuh kuat iman. Sekali peristiwa, aku ikut setengah-setengah orang yang masing-masing akan menunjukkan keburukan yang lain. Ketika itu dia berjalan dengan seorang anak kecil yang segak rupanya, membawanya masuk ke istana sultan. Maka terlintas di hatiku suatu yang kurang baik. Lalu aku berkata kepadanya, anak kecil ini sepatutnya engkau titipkan di sekolah. Kerana aku bimbang jika engkau tinggalkan anak ini bermain di istana, nanti orang-orang istana itu akan melakukan sesuatu yang memalukan kepadanya. Adapun kedatanganku ke istana sultan ini bukan kerana ada sesuatu keperluan yang aku mahukan kepada mereka, selain aku bertugas untuk menasihati mereka dan menunjukkan mereka jalan keadilan kepada rakyatnya. Kamu sekalian memang ada tujuan lain dalam persahabatanmu dengan mereka, dan kami bersahabat dengan mereka dengan penuh adab dan sopan santun. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang pertama ialah tentang sifat wali Allah. Dan yang kedua, bagaimana seorang itu beradab dengan Allah. Dan yang ketiga, bagaimana seorang itu mengetahui tanggungjawabnya kepada pemerintah dalam memberi nasihat, dalam memberi peringatan dan juga memberi amaran. Ini 3 perkara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada perkara pertama, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sifat para wali. Wali suatu istilah yang paling tinggi dalam kedudukan orang beriman di sisi Allah SWT. Kerana ketika mana Allah Ta'ala memuji hambanya, maka Allah menyebut dengan perkataan wali. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah itu. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah berduka cita. Yang merupakan kemuncak sifat bahagia di dunia, apatah lagi akhirat. Siapa pun di dunia ini kalau dia tidak ada sifat takut, ada sifat kebimbangan, dan tidak ada sifat duka cita, maka dia adalah raja di sini.
Kerana sifat ini tidak akan diberikan oleh Allah melainkan kepada walinya. Atau yang bernama raja. Mereka masih ada kebimbangan, mereka ada duka cita. Bimbang jawatan dirampas, ditarik. Yang bernama menteri, yang bernama Perdana Menteri. Mereka ada perasaan bimbang dan takut. Kerana itu mereka akan menangkap siapa sahaja yang mengancam mereka. Tetapi sifat tidak bimbang, tidak takut, hanya ada kepada hamba Allah yang terpilih yang bernama wali Allah. Mereka akan hidup di dunia ini tidak takut melainkan Allah. Dan tidak pernah berduka cita dengan hal-hal duniawi. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran tentang sifat mereka. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak bersedih dengan apa yang luput daripada kamu, tidak gembira apa yang datang pada kamu. Baik, kita dah sebut tentang martabat paling tinggi seorang hamba atas dunia ini ialah wali Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut kemuliaan mereka. Allah Ta'ala menyebut sifat mereka. Oleh kerana dia adalah benda yang mulia, maka ramai orang mendakwa. Sedangkan orang-orang yang mendakwa wali Allah itu di kalangan golongan hawa nafsu kerana mereka ingin menuntut karamah. Sedangkan para wali Allah yang sebenar, mereka bukan menuntut karamah, tapi mereka menuntut istiqamah. Dan sebab istiqamah lah akan dapat karamah. Tapi ada orang yang lompatnya meninggalkan asas. Ada orang nak naik tanpa tangga. Maka dalam dakwaan ahli syahwat, mendakwa diri mereka wali untuk mendapat karamah. Sama ada karamah itu yakni kemuliaan di si makhluk, pujiannya, dan segala kemudahan-kemudahan yang akan disediakan oleh makhluk. Atau karamah dengan maksud dia akan tunjuk satu keajaiban untuk mengangkat dirinya. Lepas itu dikatakan ahli syahwat menuntut karamah. Wali Allah menuntut istiqamah. Sedangkan tiada diperoleh karamah melainkan istiqamah. Tentang para wali Allah, kesibukan mereka ialah untuk beristiqamah dalam agama. Nak istiqamah dalam solat, nak istiqamah dalam puasa, nak istiqamah dalam zikir, istiqamah dalam baca Quran. Kalau mereka tergelincir daripada istiqamah, mereka akan sedih. Kerana mereka tahu bahawa orang-orang yang Allah Ta'ala cinta dan kasih ialah orang yang istiqamah. Dan mereka juga tahu sebaik-baik amalan itu ialah istiqamah. Dalam hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul a'mal ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walau sedikit. Dan dengan istiqamahlah Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Bukan Allah Ta'ala menyebut tentang sifat para wali. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Baik, apa signifikan seorang yang mengaku wali? Kalau mereka mengaku kerana syahwat dan nafsu, kerana mereka nak dunia. Tetapi kalau para wali yang sebenar, pertama kita perlu huraikan, apakah wali tahu diwali atau tidak? Itu satu hal. Kita dah sebut bahawa kebanyakan para ulama, sebagaimana disebut oleh Abul Qasim Al-Qushairi, disebut oleh Abu Ali Ad-Daqqaq sebelumnya itu, bahawa wali mengetahui dia wali. Ada pun setengah ulama seperti Abu Bakar bin Furaq menyatakan wali tak tahu dia wali. Kita ambil pendapat yang kuat ini yang mengatakan bahawa wali itu dia tahu dia wali. Baik, persoalan kedua, apakah wali perlu mengaku dia wali? Sebagaimana para rasul dia wajib mengaku dia rasul sebab untuk menyampaikan dakwah. Rasul tak boleh dia tak mengaku, dia kena mengaku aku adalah Rasulullah. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah kepada kamu. Sebagaimana pengakuan pertama Nabi SAW. Nabi himpunkan seluruh musyrikin Mekah terdiri daripada keluarganya di Bukit Safa. Dan berkata, aku ialah Rasulullah. Untuk menunjukkan bahawa mengaku Rasul itu wajib bagi Rasul yang sebenar. Baik, apakah wali wajib mengaku dia wali? Maka sepakat ulama tidak wajib
wali mengaku dia wali. Sebab tidak ada tuntutan yang dikehendaki. Baik, apakah boleh dia mengaku dia wali? Boleh tak dia mengaku dia wali? Maka jawapannya boleh. Sebagaimana seorang boleh tak dia mengaku dia ulama? Boleh, saya ulama. Boleh. Dia bukan satu lafaz yang kita tak tahu nak sandar pada siapa. Ulama akan ada sepanjang zaman. Kita bukan sebut ulama cuma zaman yang dulu, sekarang tak ada. Tak tetap ada. Dia akan ada sampai hari kiamat. Sebab itu disebut dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mengangkat ilmu secara zahir. Tapi mengangkat ilmu dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tak ada lagi orang alim. Ittakhazan nas ru'usan juhalan. Ketika itulah barulah manusia mengambil orang jahil. Tetapi Rasulullah menyebut ulama tu ada. Terus akan ada. Sehingga akhirnya manusia melantik orang jahil jadi panduan mereka. Baik, bila kita sebut ulama sentiasa ada, maka seorang mengaku dia ulama, tak ada aib dan celah apa. Baik, apakah seorang bila mengaku dia wali? Maka kita melihat, apakah dia mengaku wali untuk dia mendapat kemuliaan di sisi manusia, maka ini dilarang sama sekali. Tapi ada pun kalau dia menyebut tentang dia wali untuk menunjukkan pada manusia jalan yang sebenar. Sebagaimana seorang mengaku dia ulama untuk menjelaskan hukum yang sebenar. Saya ahlinya. Maka seorang harus mengaku dia wali untuk menunjukkan jalan yang mana dengannya Allah Ta'ala telah sampaikan. Dengannya dia sudah menikmati kelazatan dalam ibadat dan ketaatan. Maka tidak ada pun yang menolak bahawa harus pengakuan wali itu berlaku. Harus orang tu kata saya wali. Untuk mendidik orang bawahannya. Ataupun untuk membezakannya dengan orang yang mendakwa wali secara palsu. Sebab itu Syekh Abdul Qadir berkata, kalau kamu kata kamu wali, kamu akan ada 3 sifat. Kerana setiap zaman akan ada, tuan-tuan, kalau ada yang mengaku Nabi palsu. Bahkan ada yang mengaku Rasul palsu. Sementara lagi yang mengaku ulama palsu dan mengaku wali palsu. Maka apa jawapan kita pada para pengaku wali-wali palsu ini? Sebagaimana jawapan kita pada pengaku Nabi-Nabi palsu ini? Maka dengan sifat. Dengan sifat yang ada pada mereka. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, seorang namanya wali, maka dia ada 3 sifat utama. Dan kita pula kenapa nak tahu sifat wali? Tuan-tuan, sebab yang kita nak jadikan pemimpin kita. Yang akan memimpin kita melalui jalan Allah dengan sebenar. Sehinggalah kita dapat berada pada jalan yang lurus. Maka kita kena kenal pemimpin kita siapa. Tuan-tuan kena atuk guru tuan-tuan siapa. Supaya jelas atuk guru kita ni ada kefahaman yang lurus. Ada ilmu yang cukup. Ada akhlak yang boleh dicontohi. Ada kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi motivasi kita. Bahkan mereka ini, dalam makna orang alim sebenar, wali sebenar, yang disebut oleh para ulama salafus salih. Idza ru'u zukirallah. Bila tengok je muka mereka, kita pun ingat Allah. Tengok muka je ingat Allah. Tuan-tuan, kita kalau tengok restoran je terus perut berbunyi lapar. Dia ada sensor dia. Tuan-tuan, kita tengok sesuatu je, terus kita bayangkan sesuatu. Apatah lagi melihat wajah-wajah ulama yang soleh. Tengok dia, terus ingat Allah. Terus memotivasikan akhirat kita. Jadi kenapa saya katakan kita nak kenal wali Allah? Sebab dia akan jadi pemimpin kita. Dengannya kita akan ambil ilmu, akhlak, adab. Dan dengannya kita berbicara. Dan dengan mereka juga kita akan pertahankan agama ini. Sebab kita tak boleh pertahankan agama secara emosi. Mereka bagaikan jeneral di medan perang. Wa imma di medan perang hawa nafsu kita. Atau di medan perang kita melawan musuh Allah. Tersebut kenapa saya perlukan pimpinan wali. Sebab mereka ialah jeneral perang untuk saya lawan hawa nafsu. Dan mereka juga jeneral perang saya untuk saya lawan orang yang memusuhi agama ini. Kalau kita tak boleh lawan hawa nafsu secara emosi, kita tak akan menang. Kita juga tak boleh lawan segala musuh-musuh kita hanya dengan semangat. Dengan kekuatan yang kita ada.
Bukan dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan makrifat. Tuan-tuan ambil contoh, kalau nak lawan syaitan. Macam mana lawan syaitan? Tuan-tuan jangan menyangka lawan syaitan, cari parang, cari pisau. Lalu kita pun pakai baju silap, baju taekwondo. Lalu cabar, hei syaitan datang sini. Aku nak bunuh kamu. Cukuplah kamu goda anak Adam. Maka kita kata ini orang paling bodoh. Kerana tidak dilakukan oleh mana-mana para Nabi. Dan mana-mana orang soleh dan lawan syaitan. Bahkan tidak diperintahkan begitu. Atau waktu kita mana lawan syaitan, apakah dengan cara kita tiap-tiap hari kita buat madis, maki hamum syaitan. Biar syaitan jadi, kita gunakan kuasa netizen, kita maki syaitan. Panggillah semua jabatan netizen. Jom kita beramai-ramai, kita maki syaitan, biar syaitan tension dia pun keluar dari dunia ni. Tuan-tuan, akhirnya yang berlaku ialah semua jadi syaitan. Yang duk maki-maki syaitan, semua sudah menjadi tentera syaitan. Kerana syaitan tidak boleh dimaki. Caranya, kerana dia akan menjadi lebih gagah. Maki bagi syaitan ialah makanan. Tuan-tuan, zaman di mana banyaknya maki hamun. Zaman di mana syaitan mendapati makanan yang banyak untuk dimakan. Dan untuk dia bertenaga besar. Syaitan hari ini gagah dan kuat. Dek, kerana apa? Kerana makanan kita ialah maki hamun. Apa pun kita tak setuju orang, kita pun maki dia. Kita hamun dia. Seolah ruang-ruang komen itu ialah ruang untuk kita maki hamun orang. Bukan ruang nasihat. Bukan ruang untuk berdoa. Bukan juga ruang untuk tunjuk contoh dan nasihat. Ruang yang telah menjadi sebab syaitan menjadi kuat. Macam mana saya kata syaitan jadi kuat dengan makanan maki hamun? Ini disebut dalam hadis. Bila ada seorang lelaki menaiki kaldai. Tiba-tiba jatuh. Lalu dia pun maki syaitan. Syaitan lah punca dia jatuh. Dia kata, ta'is syaitan. Celaka syaitan. Ta'is. Lalu kata Nabi SAW, jangan kamu kata macam tu. Kalau kamu sebut ta'is syaitan, ta'azama. Celaka syaitan. Syaitan tu jadi besar lagi. Kuat lagi. Gagah lagi. Kerana syaitan dilawan dengan cara macam mana? Dengan cara zikir. Dan cara doa. Dan cara beristiqamah dalam ibadat. Dengan menguatkan keikhlasan kita pada Allah. Dengan berkawan dengan orang-orang soleh. Dengan sentiasa tadabbur ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dengan sentiasa melihat kekurangan diri, muhasabah. Dengan sentiasa melihat ancaman Allah yang nerakanya dan kemurkaannya. Maka inilah dia senjata-senjata nak lawan syaitan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur, pernah tak kena tindih syaitan, tindih hantu? Kena tindih hantu, kita sebut tindih hantu. Waktu tuan-tuan kena tindih hantu lah. Biasa kalau tidur dan kuliah tak kena tindih. Sebab ada barakah. Dia ada guide untuk guru, insya-Allah tak kena. Tapi kalau tuan-tuan tidur kat rumah, kat hotel, resort, kadang-kadang tidur mana-mana lah. Kita pun kena tindih. Ni, kalau kena tindih, buat apa? Ada orang kena tindih, dia pun zikir. Zikir apa dalam hati? Sebab mulut dia tak cakap. Tapi sebab saya dah zikir, tak kuat. Ya, sebab zikir ni, bila dalam hati kamu tak latih dia dengan mulut kamu sebelum ini. Oh, datang dalam hati, dia tak ada. Dia tak punya momentum yang kuat. Dia tak punya aura yang kuat. Sebab tu walaupun kita zikir dalam hati, tak lepas juga dia. Tak akan lepas. Tak semudah itu nak lepas. Melainkan tuan-tuan kami masih yang panjang. Kerana zikir hati ini berlaku bila mana kita dah biasa zikir dengan lidah. Bila tuan-tuan biasa zikir lidah, dia akan turun ke hati. Dan bila dah biasa dengan hati, dia keluar balik ke lidah kita. Maka dia menjadi sebati. Kekuatan. Orang macam ni zikir dalam hati dalam kesebatian zikir tadi. Dia sama kuat dengan zikir mulut dia. Maka syaitan akan lari. Tapi kita belum sampai tahap tu. Kita bila mana zikir, hati kita lalai. Kerana itu bila kita tindih dari syaitan, kita nak cakap tak boleh lalu zikir dengan hati. Hati lalai baru nak belajar zikir. Maka kekuatannya agak lambat. Saya tak kata tak bebas, lambat sikit lah tunggu. Mungkin 2 minit, 3 minit. Mungkin kadang-kadang terpaksa jerit. Yang kita tak boleh menjerit. Tapi hati menjerit. Jerit Allah dan sebagainya. Maka apa yang patut kita buat? Dan saya beri atau kongsi beberapa perkara. Cara kalau tuan-tuan kena tindih lah.
Ada kawan saya waktu kena tindih, dia maki hamu syaitan tu. Siap cabang, mai sini keluarlah aku nak tengok. Nak marah dia. Sebab dia setiap kali tidur dia kena. Dan setiap kali dia makin kena. Sebab dia beri makanan ke syaitan tu. Kita ada cara bila syaitan ganggu. Kalau saya kata khususnya tuan-tuan tidur, kan ada seorang hamba Allah. Ustaz saya kalau tidur kena, bini saya tidur kena. Macam-macam tak bagi kena. Saya kata kalau suami isteri tak nak bagi kena tindih di syaitan, awak peluk pasangan masing-masing, awak takkan kena. Tidur berpeluk, takkan kena. Sebab syaitan payah nak tindih orang peluk ni, payah. Agak sukar bagi. Dia akan tindih seorang-seorang. Seorang-seorang je. Duk seorang-seorang kena. Mungkin laki bini kena. Tapi kalau mereka berpelukan, tak kena. Baik, kita nak cepat bebaskan macam mana? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bebas cepat, dia kena tindih dia hantu. Ini dalam cara daripada pelbagai cara. Salah satu caranya ialah tuan-tuan ingat mati. Muhasabah dalam hati, ya Allah, kalau kematian malamku tak cukup, ya Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan doa tentang diri tuan-tuan. Jangan berfikir untuk lepaskan gangguan syaitan. Bila mana kita tak pedulikan dia, syaitan pun hilang. Gangguan hilang. Kita peduli diri kita, cakap tentang mati, kecuaian kita, keaiban kita. Muhasabah. Cuba tuan-tuan buat, dia akan hilang. Lebih cepat daripada kita zikir hati kita yang lemah tadi. Mengingati kematian. Yang kedua ialah dengan mengingati kebesaran Allah. Dengan menyebut, ya Allah, segala ini dengan izin-Mu. Dan yang tidak berlaku tanpa izin-Mu, ya Allah. Tuhan yang maha berkuasa, hamba yang kerdi, memohon pertolongan padamu, ya Allah. Selamatkan daripada segala gangguan, daripada segala ancaman, daripada segala kejahatan jin manusia dan syaitan. Syaitan manusia dan syaitan jin. InsyaAllah dibebaskan. Cara yang ketiga pun kita sebut zikir. Tapi kalau nak, tak kena dari awal lagi, maka banyakkan zikir sebelum tidur. Banyakkan zikir, maka ia menyelamatkan kita. Baca ayat kursinya, sekian-sekian. Ini kita katakan cerita orang kena tindih. Kembali kepada apa yang kita nak sebut tentang wali Allah. Mengaku wali. Boleh tak boleh? Ya boleh. Dan Syekh Abdul Qadir kata boleh. Pertama ada 3 syarat. Kamu boleh mengaku wali. Pertama ialah, sifat yang perlu ada, mencukup diri dengan Allah sahaja. Artinya kamu tak perlu pada makhluk. Dalam doa kamu, dalam permintaan kamu, dalam perlindungan kamu, dalam rasa kekuatan kamu, semuanya kamu tahu ia dari Allah. Kamu tak akan minta kekuatan makhluk. Kamu tak akan meminta harta makhluk. Kamu tak akan minta pujian makhluk. Kamu tak akan minta segala perkara yang kamu anggap ia bila dapat kita akan senang hidup daripada makhluk. Jangan minta. Jangan minta. Hantar jangan minta kamu ditumpangkan dalam kenderaan mereka. Jalan kaki. Kalau kamu merasa begitu, kamu boleh jadi wali. Tapi kalau jiwa kita masih punya ikatan kabel-kabel manusia, maka jangan mendakwa kamu wali. Kalau kebergantungan kamu pada manusia begitu kuat. Kalau manusia ini hilang, kamu pun lemah. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah hilang. Yang hilangnya manusia, yang hilangnya suami kita sebab mati. Isteri kita sebab mati. Atau sebab-sebab yang lain hilang. Tiba-tiba kita lemah. Berarti pergantungannya bukan pada Allah. Tetapi bila kita tak jumpa jalan atau tak jumpa orang yang kita patut minta tolong, tiba-tiba kita lemah. Berarti kamu bergantung pada orang. Kita kalau sakit, tiba klinik tak buka, kita pun lemah. Atau doktor bercuti, kita pun lemah. Maka ini pergantungan kamu pada makhluk. Tetapi kita tak kata salah mengambil sebab makhluk, tapi bukan bergantung. Kerana kita melihat natijah pada akhir setiap sesuatu itu Allah. Kalau kita meniaga tengok pelanggan tak datang, rugi dah aku. Sebab kita bergantung pada makhluk. Kalau katakan kita meniaga, tiba pelanggan tak datang, kita yakin yang memberi keuntungan itu adalah Allah. Macam mana Allah Ta'ala beri keuntungan? Macam mana Allah Ta'ala berikan kepada kita kejayaan? Maka dia tidak perlu mengikut cara yang kita nak dan cara yang kita fikirkan. Kondisi Allah itu punyai ribuan jalannya. Orang macam kita, tuan-tuan, makin bodoh kita, makin kita nampak jalan tu tak banyak, sikit.
Kalau kita bodoh, kita nampak jalan rezeki itu cuma satu. Oh ni kerja. Saya kerja kerajaan. Kalau tak kerja kerajaan ni, apa ke dana, mati kering saya. Atau kerja dengan orang. Kalau majikan saya stokkan saya, habis saya. Orang kita macam kita, tuan-tuan, kita bodoh dalam melihat jalan rezeki Allah. Lepas tu kita bila hilang satu punca je dah rebah dah. Kerana itu kita mudah dimainkan agama kita. Awak kalau nak kerja dengan saya, jangan solat Jumaat. Kita pun dimainkan, tak solat Jumaat. Awak nak kerja dengan saya, jangan tutup aurat. Kita pun dimainkan agama kita. Seperti bola yang ditendang oleh anak-anak kecil. Suka-suka dia nak mainkan agama kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ni, yang bodoh ini, melihat jalan rezeki itu cuma satu. Bila mana Allah Ta'ala sayangkan hambanya, Allah tunjukkan kepada hambanya setiap satu perkara jalannya banyak. Kalau kita sebut orang cerdik dalam bab ekonomi. Kenapa dia cerdik? Kita secara hukum manusia. Sebab dia tahu banyak cara untuk bagaimana nak meniaga. Dia kata macam ni boleh, macam ni boleh. Dia ada 10-20 cara. Maka sebab tu dia tak bimbang. Dia tak boleh sini, dia ikut sini. Dia tak boleh sini, dia ikut sini. Seolah-olah dia punya otak ni tuan-tuan macam 4-wheel drive. Dia boleh masuk off-road. Dia tetap bergerak. Sebagaimana dia boleh on-road. Kita bukan jenis 4-wheel drive. Jalan tu tutup. Kontang-kanting situ tak ada gerak lah. Jalan ada air dah tak ada gerak. Berlubang tak ada. Dia orang ni jalan. Kereta dia Masya Allah. Umpama. Otak mereka ni otak yang boleh generate banyak isu, banyak penyelesaian, solusi. Ni tak dapat datang COVID. Mereka cari rezeki cara ni. Ni cari cara ni. Sentiasa mereka ada jalan-jalan. Maka kita kata orang ni cerdik. Tapi tuan-tuan sekalian, di sebalik cerdik, ahli pemikir, cerdik, ahli dunia, dalam mencari jalan-jalan penyelesaian, kita akan nampak akhirnya mereka jatuh juga. Terkulai juga. Bukan sedikit orang yang bernama bilioner bankrupt. Jutawan bankrupt. Walau mereka orang-orang yang terkenal punya jalan dan cara yang banyak. Tapi sampai masanya, semua jalan itu tertutup. Tapi bagi orang yang beriman, yang pergantungannya pada Allah, bila mana tertutup saja jalan pada pandangan zahirnya, dia tahu jalan tu ada di sisi Allah, maka dia berdoa pada Allah. Dia bangun, berdiri, memohon pada Allah petunjuk. Sehingga Allah Ta'ala tunjuk jalannya. Sehingga Allah Ta'ala tunjuk kepadanya caranya. Akhirnya lihat bagaimana Allah mencukupkannya. Maka inilah dia yang kita boleh sebut wali Allah. Ketika mana orang lain nampak jalan tertutup, dia masih nampak jalan terbuka. Tentang bagaimana tertutup sesuatu kalau kita ada Allah. Kerana Allah itu Al-Fattah, pembuka pada semua perkara. Saya kata walau cerdik yang namanya ahli dan pakar, akan sampai satu waktu dia tak nampak cara nak selesai. Ni misal kata kita dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Dalam konflik rumah tangga. Kadang-kadang kita dah tak tahu dah jalannya. Melainkan kita cuma nampak, setengah mereka nampak, okey tak apalah, cerai lah. Kalau tak nampak jalan. Kalau dia bermuhasabah diri dan melihat dengan lebih dalam, nescaya dia akan jumpa lagi jalan. Dia akan jumpa. Kadar takwanya pada Allah, kadar itulah jalan terbentang di hadapannya. Kadar takutnya pada Allah, kadar itulah penyelesaian di hadapannya. Ya mungkin kadang-kadang cerai itu jalannya. Tapi cerai itu bukan kekecewaannya. Yang kita tengok ada orang kata, dah tak boleh tak cerai. Tapi dia menghasilkan kekecewaan. Kekecewaan yang dalam, kebencian, dendam. Rupa-rupanya dia tak jumpa penyelesaian. Sebab kalau kita katakan cerai bagi dia itu penyelesaian, dia dah tak ada dendam, dia tak ada sifat memburuk-burukkan. Dia dengan bahasa mudah tutup fail dah. Tak, dia masih ceritanya tak habis. Sama menyamang, dia ada lagi hal-hal berbangkit yang lain. Sebab dia belum selesai pun. Jadi, bila kita benar, atau seorang tu benar kata, baik saya wali Allah, lihat kebergantunganmu. Kalau benar kebergantunganmu pada Allah, ia benar kamu wali Allah. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, ialah qanaah. Apa qanaah? Cukup dengan apa pun yang Allah beri daripada rezekinya. Bila Muhammad bin Wasi' berkata, kalau seorang itu cukup dengan roti dan air yang dicicahnya, ini air biasa,
maka dia sudah mendapat seluruh dunia. Tentang ada roti kering, cicah air. Air pula bukan air kopi. Bukan air ready. Air kosong tu, dicicah. Dia dah dapat dunia. Itu jiwa qanaah. Tentang kalau kita makan, buka puasa lah. Bini kita pun masak satu lauk je. Kita tengok. Tak kenyang lauk macam ni. Mana qanaah tak ada. Tengok. Satu je lauk. Sehari berapa ni. Paling kurang 10 lauk. Itu qanaah tak ada. Itu belum cerita lagi kongsi dulang tu. Itu kalau makan sedulang. Satu dulang 4 orang. Masuk je kelima, hilang qanaah. Tak cukup dah. Habis dah. Orang kata 4, orang masuk 5, habis gelak masa depan nampak ni. Tak kenyang lah perut hari ni. Terus telefon bini, awak kena masak lebih sikit. Sedang dah 5 orang ni, abang patut 4. Qanaah. Tentang qanaah, waktu kita berhadapan dengan rezeki Allah. Tengok, cukup. Kita tak rasa, ni macam tak cukup. Walau dia belum makan, dia kata tak cukup. Bila makan, terlebih-lebih pula jadinya. Jadi kalau kita nak latih qanaah, apa yang ada di hadapan kita, alhamdulillah. Okay. Kalau orang yang niaga, hari ni rezeki dia banyak tu, qanaah cukup. Nescaya Allah kayakan. Tentang Allah Ta'ala bila diberi rezeki kita sikit, bukan dia nak zalimi kita. Allah Ta'ala bila beri kita rezeki, tak cukup pada pandangan zahir kita. Bukan Allah Ta'ala nak zalimi kita dengan pemberian rezeki. Kerana Allah itu pemurah. Yang pemurah tidak akan memberi sedikit. Dia akan beri banyak. Tetapi Allah SWT nak jadikan kita kaya hati dahulu sebelum kita kaya harta benda. Kerana orang yang dia cuba mencari kaya benda-benda, sampai bila-bila pun hatinya miskin, maka dia tak akan cukup. Itu kita dengar orang kaya tipu. Dia tipu pula orang miskin. Dia dah kaya, dia boleh tipu orang miskin. Dia boleh tipu ni orang kampung yang ada tanah sekangkang ke, tipu lagi dia. Yang cuba nak untung sikit sebanyak untuk memenuhi keperluan harian, pun kena tipu dia orang kaya macam gini. Kenapa? Sebab dia cuma kaya zahirnya, bukan hatinya. Tetapi bila Allah Ta'ala nak beri kaya sebenar pada kita, Allah akan jadikan hati kita kaya terlebih dahulu sebelum kaya benda di tangan kita. Akhirnya hati kita kaya. Tetapi kalau hati kita kaya, maka ketika itu datanglah banyak mana harta ataupun kurang, dia tak akan beri mudarat pada kita. Tapi ramai manusia, dia cuba dulu mencari kekayaan zahir. Dan hatinya menjadi papa ke dana bangsa kering. Sebab tu dah kaya tapi seperti miskin. Kedekut perangai dia. Lalai dalam ibadat. Jangan nama kaya, patut duduk surau lama sikit lah, dah kaya. Tak dang surau Ustaz masjid. Yang kata nak etikah lagi tak dan. Mana kamu belum kaya. Kamu ni papa ke dana, pakai miskin. Kalau kita dah kaya ni banyak. Cuba duduk masjid seminggu. Iktikaf Ramadan, tengok kaya tak kaya. Rupa-rupanya hatinya miskin. Dia dah dapat, dia rasa macam tak cukup. Bukan datang ke dekuk dia pula. Pun rasa tak cukup, tak boleh kongsi dengan orang. Kita bukan kata kongsi, macam kongsi orang dekat pun tak boleh. Tak nak. Mana awak belum kaya. Orang yang kaya sebenar, Allah akan kayakan hati dia dulu. Sebab tu kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil arab, walakinnan ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya sebenar, kaya mata benda. Tapi kaya jiwa. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak berikan orang tu betul-betul kaya, maka Allah akan kayakan jiwa dia dulu. Lepas tu, barulah Allah beri segala limpahannya. Kita lihat Abdul Rahman, kita lihat Uthman, sahabat-sahabat yang Masya Allah hebat. Allah kayakan hati mereka. Mereka pernah tinggalkan seluruh harta mereka kerana Allah dalam peristiwa hijrah. Kemudian lihat bagaimana Allah mengembalikan semua, bukan berlipat kali ganda. Namun oleh kerana hati mereka sudah kaya, lihat muamalah mereka dengan harta mereka. Yang disedekahkan, yang dibantu, yang ditolong untuk perjuangan agama. Lalu kita sebut bila Abdul Rahman bin Auf sebagai contoh. Ini contoh yang agung. Kita ulang. Hampir 1/3 penduduk Madinah berhutang dengan dia. Tentang kita ni 1/3 keluarga kita berhutang, kita pun tak dapat lagi. Dia punya baik. 1/3 penduduk Madinah berhutang. 1/3 penduduk Madinah yang lain, Abdul Rahman bayar hutang dia. Dan 1/3 penduduk Madinah, Abdul Rahman bantu dia. Makan, minum, keperluan.
Bayangkan dengan hartanya 1/3 daripada penduduk Madinah. Yang ini kadang-kadang tuan kita kaya, 1/3 keluarga kita pun kita tak boleh tolong. Dia beradik 9 orang, tolong 3 orang pun payah. Kenapa? Kerana kita belum kaya sebenarnya. Kerana yang tu bukan perlukan kaya harta, jiwa. Orang kaya jiwa lah yang boleh berkongsi sebiji kurma dengan orang. Kita kadang sebaku kurma pun tak nak kongsi. Ni sebulan Ramadan punya stok ni mana boleh. Tak cukup ni. Sebab ni nak buat air kurma ni, kek kurma, biskut kurma. Kurma. Dia tengok sedulang tu dia seorang je nak ranggah. Sedangkan orang yang hebat tadi dengan sebiji kurma, dia masih boleh berkongsi dengan orang. Ni separuh, saya separuh. Kalau kita tengok orang yang suka bagi-bagi tu, dia sikit. Kalau kita kata naklah seorang, tak, dia nak bagi juga. Kerana jiwanya kaya. Ikut mana pun boleh bagi orang, dia bagi. Dia tak ada cerita saya seorang makan. Terus dia kepung macam kepung empangan aku je, kau jangan. Tak, dibebaskan empangan tadi. Sehingga terus mengalir sifat pemurah dia. Aneh, kadang-kadang dia cuma dapat RM10, tak bakal RM5, aku RM5. Tak ada satu cerita. Ada orang gelandangan, orang miskin. Jadi ada orang-orang yang jenis apa nama ni, geng-geng YouTuber ni. Dia pun ya nak bagi duit orang miskin, dia main-mainkan orang miskin. Macam-macam mainang lah. Antara mainangnya ialah dipanggil dua orang miskin, Gusti Lengan. Siapa menang, dia akan dapat $40. Macam itulah, lebih kurang. Dia orang miskin tuan-tuan, nak lah. Dia bukan nak menang tu, nak duit. Bersungguh, Gusti Lengan. Bila kalah tak ada apa. Dia dimainkan. Lalu Gusti Lengan, menanglah yang tu. Menang. Sama-sama miskin ni, sama gelandangan. Maka dapatlah $40 tu. Tapi aneh perangai orang ni bagus. Dia pun bagi kawan dia $20. Sama. Padahal dia menang. Yang YouTuber ni asal nak buat konten je. Tiba rasa macam simpati. Tak apa. Ambil setiap seorang $100. Dan kita nak tengok atau kita nak sebut tentang macam mana orang ni dia boleh faham keadaan kawan dia. Sifat pemurah. Itu kisah lelaki yang masuk syurga. Yang memberi minum air pada anjing. Bila dia amat dahaga, dia jumpa perigi, dia turun dalam perigi, dia ambil air. Dia lihat anjing kat luar dahaga. Dia kata apa? Sesungguhnya anjing ini dahaga macam aku dahaga. Ya, dia melihat kesengsaraan binatang itu seperti kesengsaraan dia. Maka aku mesti beri dia minum air. Maka dia pun turun kembali ke telaga dan mengambil air dan diberikan pada anjing. Dengan sebab itu, fasyakarahullah, Allah Ta'ala beri pahala banyak pada dia dan dimasukkan dalam syurga. Dan ini orang-orang benar-benar kaya. Sebab itu kita nak tengok orang kaya, dia boleh berbahagi dengan benda yang sikit. Boleh bagi. Nak tengok orang miskin, walau dia dapat banyak, dia masih belum bagi orang. Nabi SAW orang paling kaya. Rasulullah bila sedekah, Nabi tak ambil. Nabi tak mengharamkan, haram bagi Rasulullah dan keturunannya yang menerima sedekah. Tetapi Rasulullah SAW bila Salman Al-Farisi nak menguji Rasulullah, apakah dia Nabi? Pak Salman ni baca kitab. Dia tahu sifat Nabi tak akan terima sedekah, cuma terima hadiah. Hari pertama dia datang jumpa Nabi Muhammad SAW sebelum keislamannya, maka dia beri hadiah, makanan. Lalu dia berkata, ini sedekah. Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabat, sila makan. Dan Nabi tak makan. Kemudian hari kedua, Salman datang lalu beri hadiah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini hadiah. Lalu Nabi SAW memanggil semua sahabat dan Nabi turut makan bersama. Tetap Nabi turut makan sekali juga. Atau tetap Rasulullah SAW panggil orang makan sekali. Waktu sedekah Nabi tak usik, ambil dah. Waktu hadiah, waktu Nabi pun dah, ni hadiah masuk poket aku dah. Tak, ajak sisi, kita makan sama-sama. Kan Rasulullah yang pemurah. Pemurah. Jadi itu sifat kaya. Dan ini yang kita sebut tentang qanaah. Tentang qanaah, kita kata orang ni, dia bukan sekadar bersyukur dengan apa yang sedikit. Sebagaimana dia bersyukur dengan apa yang banyak. Bukan dia boleh berkongsi dengan apa yang sedikit. Sebagaimana dia boleh berkongsi dengan apa yang banyak. Tuan-tuan, sebagaimana dia tenang dapat banyak, demikian juga dia tenang dapat sedikit. Artinya emosi dia sama. Dia tak ada berubah. Sifat ini juga bagi para wali Allah. Kalau sakit dengan sihat, sama. Dia tak nampak bila sakit je mula ngeluh panjang.
Dia dapat musibah dengan dapat nikmat sama. Tak adalah bila dapat nikmat senyap tak beritahu orang. Sebab apa? Takut kongsi. Bila dapat musibah, canang satu dunia. Biar semua orang kongsi musibah saya. Supaya mereka tolong saya dan mereka sedih macam saya sedih. Tapi kalau dapat nikmat senyap, tak beritahu. Bini pun tak tahu dapat nikmat. Kenapa tidak teruk Ustaz kalau bini tahu habis lagi teruk. Tapi kalau dapat musibah, canang satu dunia. Itu orang yang punya jiwa qanaah. Dia dapat nikmat, dia dapat kebahagiaan, dia dapat musibah. Wataknya sama. Sebagaimana kalau seorang itu sembunyikan nikmat, dia juga sembunyikan musibah. Itu paling minimum. Tetapi watak mereka, kalau mereka mendapat nikmat, mereka kongsi bersama. Bila mana mereka dapat musibah, mereka tanggung seorang-seorang. Dan mereka tak akan beritahu. Ya. Ini orang-orang punya jiwa qanaah. Dan yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir, ialah dikembali kepada Allah dalam segala sesuatu. Tetapi dalam semua benda, dia akan kembali pada Allah. Dalam doa, dalam pengaduan, dalam tawakalnya, dan semua keputusannya kembali pada Allah. Dalam segala takdir Allah Ta'ala padanya, kembali pada Allah. Allah menghendaki yang baik dengan takdirnya kepada aku. Dia tidak mencemuh takdir. Tidak menolak. Atau apa pun sebab dan alasan. Dan itu takdirnya. Saya terima. Sebagai hamba Allah. Siapa saya untuk membangkang? Bukan saya serahkan diri saya pada Allah. Inni muhajirun ila Rabbi. Saya berhijrah menuju pada Allah Ta'ala. Tanpa kita menoleh ke belakang lagi. Maka ini 3 sifat. Namanya wali. Namun tuan-tuan sekalian, kita nak juga kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Bila menyebut tentang wali. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan wali dalam Al-Quran. Tentang ada 3 surah yang menceritakan wali dan sifat mereka. Yang pertama, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus. Yang kedua, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Dan yang ketiga, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Ini tentang sifat wali. Sebab kita nak tengok tentang sifat wali, kerana tentang menjadi wali Allah, ini satu kemuliaan. Kalau ramai orang bercita-cita nak jadi kaya, bahkan ada yang bercita-cita nak jadi menteri, ada yang bercita-cita nak jadi orang terulung dalam profesi. Tapi semua itu cita-cita dunia. Tentang kenapa kita tidak bercita-cita yang agung dan yang mulia, cita-cita akhirat? Menjadi wali. Untuk apa? Wali memberi maksud dekat dengan Allah. Kalau hari ini saya katakan, tanya orang apa cita-cita dia. Semua cita-citanya hanya untuk mendapat habuan dunia sementara. Cita-cita saya engineer, nak dunia lah tu. Cita-cita saya doktor, nak dunia. Arkitek, cita-cita saya nak jadi Perdana Menteri, semua nak dunia. Tak ada orang nampak sebab jawatan tu saya nak syurga. Dia cuma nampak benda tu masalah dunia. Awak cita-cita apa? Cikgu, nak dunia tu. Tu nak cuti banyak lah tu. Cikgu. Senang saat cuti. Jadi kita boleh main dengan anak-anak. Anak cuti, kita cuti. Kalau tak kerja cikgu, anak cuti, kita tak cuti kan, wara. Artinya setiap benda kita cita-cita, kita nak dunia. Dan semua kadang-kadang orang puji kita dengan cita-cita kita tu. Oh bagus-bagus, awak jadi cikgu, bagus. Sebab keturunan kita belum ada jadi cikgu. Oh bagus-bagus, awak jadi engineer, senang. Senang sikit awak hidup. Oh ni jadi arkitek, oh jadi doktor, senang. Tetapi semua orang bila dia memasang cita-cita, dan kita memasang cita-cita. Baik kita sendiri dan orang tengok kita, maknanya kita nak dunia. Bukan kita kata tercela, tak. Maksud saya memang kita nak dunia lah. Apa cita-cita awak? Cita-cita saya nak ada franchise kedai saya ni 18, 20. Kalau boleh setiap negeri, setiap daerah ada kedai saya. Maknanya awak nak dunia lah tu. Iyalah tu. Baik, kenapa tak bercita-cita akhirat? Apa cita-cita akhirat kita? Menjadi wali. Ya. Bukan saya kata cita-cita jadi wali macam ahli jahil fikir wali sebab nak karamah. Kita wali kerana kita nak kedudukan di sisi Allah. Kita nak mulia di sisi Allah. Kita nak dipandang oleh Allah. Kita nak dirahmati oleh Allah. Diampunkan oleh Allah. Kita nak Allah Ta'ala menegur kita dengan kasih sayangnya, bukan kemurkaannya. Sebagaimana kita ingin dicintai oleh orang yang kita cinta, supaya mereka dapat menyayangi kita, membelai kita, menjaga kita.
Maka apa lagi Allah, Tuhan yang Maha Penjaga. Kalau seorang anak, kenapa dicintai ayahnya? Supaya ayah dia dapat jaga dia, menafkahi dia. Supaya ayah dia dapat protect dia. Supaya ayah dia dapat memenuhi keperluan dia. Sebab tu dia sayang ayah. Kalau dimarahi dia, nanti Abilah peruntukkan bulan ni. Nanti Abilah ayah dia tak akan hantar dia masuk universiti. Maka dia menyayangi ayah dia. Betul, kita nak sayang Allah. Kerana itulah kebahagiaan kita dunia akhirat. Kita nak sayang Allah. Kerana dialah Allah yang beri pada kita segala-galanya. Daripada nyawa kita hidup hari ini. Sehinggalah kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan akhirat kelak. Sebab itu mesti ada cita-cita nak jadi wali Allah. Tanda apa? Tanda kenal Allah. Kerana orang bila kenal Allah, maka dia pun bercita-cita nak dekat dengan Allah. Orang yang cuma kenal dunia, cita-cita dia cuma nak kenal dunia. Baik, kita nak tengok sifat itu dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, dalam surah Yunus. Daripada 3 ni. Dan surah Yunus ayat 62 hingga 64. Apa kata Allah? Bila Allah menyatakan, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Maksudnya, ketahuilah wali-wali Allah itu, mereka tiada kebimbangan dan mereka tak ada sifat duka cita. Siapa mereka? Itu orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa pada Allah. Baik, dalam ayat ini Allah menyebut 2 sifat. Sifat wali Allah itu ialah orang yang beriman. Jadi kita faham kalau orang kafir dia tak akan jadi wali Allah. Yang menjadi wali Allah ialah orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam definisi wali Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah. Baik, selepas iman, apa itu maksud iman? Iman ialah perbuatan dalaman, akidah. Sebab itu kalau kita sebut rukun iman, ialah rukun akidah. Dalam beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada malaikat, beriman pada qada dan qadar, beriman pada hari kiamat. Ia adalah suatu benda yang akidah, kepercayaan hati. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa kanu yattaqun, dan mereka orang bertakwa. Berarti iman itu diterjemahkan dengan amal soleh. Taulah kita wali Allah itu yang beriman dan mereka yang beramal soleh dengan makna takwa. Mereka melakukan amal soleh sampailah kepada tahap mereka mencapai takwa. Tuan-tuan, kita puasa untuk capai apa? Takwa. Bukan nak capai kita punya BMI kita, nak capai kita punya status diet kita turun 40 kilo sebab puasa. Kita nak takwa. Itu jauh lebih mulia daripada nak turun 10 kilo sebab puasa. Sebab lepas tu bakal naik 20 kilo. Jadi jangan jadi tu cita-cita goal ataupun matlamat utama. Matlamat utama dan berpuasa ialah takwa. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, supaya kamu dengannya kamu boleh bertakwa. Jadi semua amalan-amalan kita, tuan-tuan, biar kita pergi pada satu status, pada satu tujuan takwa. Tuan-tuan pergi haji. Untuk apa? Untuk mencapai gelaran haji. Bukan itu. Mencapai gelaran takwa. Kita lebih suka gelaran takwa berbanding gelaran haji. Kalau ada orang tak panggil kita haji, kita pun tak kisah. Orang tak panggil tuan haji. Orang tak panggil kita puan hajah. Sebab bukan matlamat kita pertama untuk dapat gelaran itu. Kita nak dapat gelaran takwa. Kerana gelaran takwa itu di sisi Allah. Gelaran haji itu di sisi manusia. Manusia bagi kita haji-haji. Atau kalau orang tak nak panggil kita haji pun, mungkin walaupun kita dah kerap pergi haji, orang tak panggil kita haji. Kita pun tak kisah. Sebab bukan matlamat kita panggilan manusia, tapi matlamat kita panggilan Allah. Takwa. Tuan-tuan, kita sembahyang untuk apa? Pun sama untuk takwa. Bukan kita sembahyang untuk mencapai tahap kesihatan yang baik. Sihat-sihat pun mati juga. Bukan itu tujuannya. Tujuannya takwa. Kita baca Quran, apa tujuan kita? Untuk khatam 5-6 kali. Bukan. Tujuannya juga untuk takwa. Apa pun yang kita buat dalam perintah Allah untuk takwa. Baik. Itu 2 sifat. Kita pergi kepada dalam surah Al-Mu'minun. Juzuk yang ke-18.
Kita baca surah Al-Mu'minun. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat 57 hingga 61. Sifat wali Allah. Pada ayat 57 dan 61. Allah Ta'ala menyatakan, Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Yang pertama, mereka ini, para wali Allah ini, sentiasa takut pada Allah dengan penuh kebimbangan. Dia takut campur bimbang dia. Bimbang apa? Macam mana kubur aku nanti? Macam mana akhirat nanti? Macam mana waktu ditimbang amalanku nanti? Macam mana waktu diberi buku catatan? Macam mana nanti ketika mana aku berada dihisap di hadapan Allah? Takutan itu ketara. Itu yang mereka fikirkan setiap hari. Lalu kubur fikir macam mana dalam kubur. Bila mendengar kematian, mereka memikir tentang diri. Mereka bagaimana mereka menghadapi kematian. Menghadapi kematian. Tentang kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, ada orang, dia ni baik. Tapi bila mati tak boleh ngucap, dia tak ngucap. Mati gitu je lah. Ada pula orang ni, Ustaz, kehidupan dia taklah baik sangat. Tak baik. Tapi bila dekat mati, dia boleh mengucap. Maka antara dua ni siapa mulia? Ada orang kita kenal dia baik. Masya Allah rajin. Kuliahnya, rajin ke masjidnya, rajin sedekahnya, rajin baca Qurannya. Namun bila dia mati, dia tak mengucap. Tahu-tahu mati macam tu je. Kita ada kat tengah la ilaha, senyap mati. Ada seorang lagi pula kita tahu memang teruk lah. Dia kuliah tak pergi. Misalnya, masjid pun tak pergi. Semayang pun jarang-jarang. Kadang mungkin tak. Jumaat pun tidak. Tiba-tiba kita dengar dia mati dalam sujud. Tiba-tiba kita dengar dia mati mengucap. Kita dengar dia mati dalam zikir. Tentang dua ni, apa pandangan kita ataupun bagaimana kita melihat dua situasi ini? Mana satu yang baik sebenarnya? Kita sebut Allah Ta'ala dalam perlakuannya kepada hambanya dengan dua cara. Yang pertama dia panggil al-lutfu, kelembutan Allah. Yang kedua ialah ar-rahmah, sifat rahmat Allah. Contoh kalau saya bagi analogi secara makhluk. Kita ni ada orang kita sayang baik dengan kita. Ada seorang lagi pula tak baik dengan kita. Kita pun tak kenal dia, tahu benda dia. Lalu kita pun hari raya bagi duit raya lah. Tuan-tuan dah kena prepare duit raya ni, dah tukar belum ni? Duit raya. Nak bagi duit raya. Kita pun dah siapkan bala tentera kita untuk menerima duit raya ni. Berapa orang bala tentera kita. Baik, bila kita nak bagi duit raya, ni analogi. Ni orang yang saya sayang dia ni. Baik. Member saya, anak dia. Saya pun keluarkan duit, bagi RM50. Kenapa? Sayang saya. Al-lutf. Tiba-tiba ada orang ni pula. Saya tak kenal dia, tapi saya tengok keadaan dia susah. Teruk. Yang sedih pula. Saya bagi dia 100. Apakah berarti saya baik dengan dia hanya kerana saya bagi dia 100? Atau saya tak baik sebab saya bagi ni RM50? Tak, yang ni kerana rahmat saya pada dia. Tengok miskin. Bagi 100. Yang ni kelembutan saya tanda ingat saya bagi RM50. Tapi yang ni saya akan beri lagi. Yang ni tak akan putus saya punya hubungan dengan dia. Kalau macam 50 tu mukadimah je banyak. Yang ni dia datang dia dalam keadaan saya simpati dan rahmat. Saya bagi dia banyak. Bagi dia RM100. Ibu mungkin saya bagi 200. Siap hamper dia kan. Ni hamper sekali. Yang rapat ni hamper tak kasih. Bagi duit je. Tak ada hamper. Sebab kita dah rapat. Dia faham. Tuan-tuan. Bila saya sebut tadi ada kalangan hamba Allah. Bila mati Masya Allah dia boleh mengucap. Yang ni pula baik tak mengucap. Saya kata yang pertama Allah perlakukan dia dengan kelembutannya. Sebab orang ni sudah cukup amal solehnya. Hatta kalau kita cerita orang yang saya hidupnya tak elok, tiba mati mengucap. Orang ni kalau kita sebut kebaikan dia, kita tak boleh sebut kebaikan dia. Cuma kita kata dia mati tu mengucap. Maka itu kebaikan. Sebab kita tak wasangka buruk pada setiap orang. Kadang-kadang Allah berikan kebaikan di akhir usia dia. Ada pun orang ni, sekalipun dia tak mengucap, tapi tuan-tuan boleh sebut kebaikan dia. Dan kita kalau mampu menyebut kebaikan seseorang, bukankah itu tak ada penyaksian? Dan penyaksian itulah sebab syurga. Sebab itu Rasulullah kata, bila ada seorang sahabat meninggal dunia, sahabat-sahabat pakai puji, arwah dulu bagus, bla bla bla, bagus. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Wajib masuk syurga.
Sebab kamu saksi Allah di muka bumi. Walau dia tak mengucap, walau dia tak mengucap. Tapi zaman dia hidup, dia orang baik. Dan kita jadi saksi kebaikan dia. Dialah yang tolong kita. Dialah yang mudahkan urusan kita. Maka ini kita panggil lutfullah pada dia. Allah tinggalkan dia legasi kebaikan untuk terus dipuji, diingati dan didoakan jariah yang berpanjangan. Yang ni Allah tunjukkan rahmat dia. Tinggal mati dia mengucap. Supaya kita tak mencela dia. Kau ni jangan kata dia lebih-lebih. Dia mati tu mengucap. Kau buat pula tu mengucap. Bukan sikit-sikit. Mungkin Allah pandang dia dengan rahmat. Maka kita jangan kata apa-apa dia. Yang ni pula saya katakan, dia dah tunjuk track rekod baik dia. Maka cukuplah kebaikannya itu sebagai penyaksian kita di hari syurga. Maka itu jawapan kita pada kadang-kadang orang tanya, seorang mengucap, seorang tak mengucap. Apakah kedudukan mereka ini? Mana satu yang baik? Jadi kata ini antara makna lutfun dan makna rahmah. Baik, kembali pada sifat wali. Kita baca surah Al-Mu'minun. Yang pertama, ayat 57. Bila Allah menyebut mereka sentiasa bimbang dan takut pada Allah. Kemudian kata Allah, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Dan mereka sentiasa yakin dengan setiap ayat-ayat Allah. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Itu mereka yang bila mana bersedekah, mereka bimbang Tuhan tak terima. Ini sifat wali Allah. Kalau sedekah-sedekah, mereka tak ada rasa comfort. Kau dah banyak sedekah. Tak. Setiap kali mereka sedekah, Ya Allah, terimalah sedekah aku. Ya Allah, jangan kau tolak sedekah aku. Dia datang bimbang. Dia sedekah banyak ni. Tapi dia rasa bimbang, takut Allah tolak. Dia tak rasa, aku dah banyak sedekah, syurgalah aku. Dia tak rasa begitu. Setiap kali dia buat kebaikan, dia rasa bimbang Allah tolak. Tetapi pada salafus soleh, mereka lepas sudah sembahyang, wajah mereka sugul. Sedih. Kenapa? Mereka bimbang solat mereka ditolak. Hatta mereka sesudah puasa pun mereka sedih. Ya, sedih Ramadan tu pergi satu hal. Kerana perginya Ramadan berarti perginya peluang. Perginya kesempatan yang tiada pasti kembalinya. Bahkan perginya Ramadan juga menandakan hampir dekat usia kita dengan kematian. Kerana sudah berlalu satu tempoh. Bahkan perginya Ramadan itu memberi maksud dan makna apakah kita telah mencapai takwa atau tidak. Perginya Ramadan itu membimbangkan kita dengan doa Jibril. Celaka orang yang Ramadan telah berlalu dan Allah tak ampunkan dosa. Maka kita bimbang Allah tak ampun. Apakah kita di kalangan orang yang celaka selepas Ramadan? Atau di kalangan orang yang beruntung? Sebab bila pergi Ramadan kita sedih. Bimbang. Dan perginya Ramadan juga kesedihan kerana kita bimbang. Ramadan ni tuan-tuan signifikannya apa? Yang saya katakan digandakan pahala amalan. Sebab Ramadan ni seolah-olah begitulah cara kita hidup yang terakhir sebelum kita mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu akan mati lagi 2-3 hari, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan akan jadikan 2-3 hari itu seperti Ramadan. Tuan-tuan, inilah hari-hari Ramadan. Seolah inilah hari-hari yang bakal kematian kita sesudah itu. Maka gandakan ibadat. Seolah-olah datang 10 akhir Ramadan ini, seperti lagi 10 hari kita akan mati. Seolah-olahnya begitu. Maka beribadatlah sebagaimana yang sesuai dengan persiapan kematian kita. Sampailah kita bertemu Lailatul Qadar. Kerana ini mungkin peluang terakhir kita dalam menggandakan amalan sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Dan sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Maka lihat 10 terakhir ini. Malam ni malam 21. Pada mula malam digandakan amalan, i'tikaf, malam berjaga, malam mencari Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan anggaplah 10 hari ini yang bakal, yang mendatang. Seperti peluang yang Allah berikan kepada kita sebelum kita mati, seolah-olah selepas 10 hari nanti kita akan mati. Maka beribadatlah seperti itu. Tuan-tuan ada cuma tempoh 10 hari daripada sekarang untuk mati. Dan apa kita buat? Kita akan bersungguh. Maka tinggalkan kesibukan dunia kita. Tinggalkan kebimbangan dunia kita. Tinggalkan ketakutan-ketakutan dunia kita. Hadirkan ketakutan akhirat. Hadirkan ketakutan kita pada kecuaian kita dan beramal. Ambillah kesempatan sebelum akhir Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan moga-moga ia amalan yang terakhir sebelum aku menemuimu, Ya Allah.
maka bersungguh-sungguhlah dalam peluang yang Allah beri pada kita. Bersungguh-sungguh dalam peluang yang masih ada ini. Maka kata Allah, antara sifat wali Allah, bila dia bersedekah, dia bimbang Tuhan tak terima. Dan ini juga dikiaskan pada semua ibadat, bimbang rasa tak terima. Kemudian yang akhir sifat mereka dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang bersegera dalam melakukan kebaikan, merekalah yang pemenangnya. Tentang sifat para wali Allah, mereka ni orang segera buat baik. Mereka segera memaafkan. Mereka segera menghubungkan silaturahim. Mereka segera memberi. Mereka segera senyum. Mereka segera beri salam. Mereka segera menghulurkan bantuan. Mereka segera memberikan pendapat dan nasihat yang baik. Ini semua dalam hal dia orang yang tidak bertempoh dan bertangguh. Ini kita tangguh. Nantilah, nanti saya tolonglah, nantilah. Sampai mati kawan tu. Nantilah, nanti saya sekarang gaduh dia, saya tak boleh maafkan lagi dia. Biarlah nantilah, nanti tunggu hati saya, tunggu saya maafkan. Kenapa tak nak segera? Belum boleh terima saya memang serabut dengan dia. Tak suka dia. Maka saya tak akan maafkan dia. Tunggu akhirat lah baru kita deal balik. Tentang ini tidak ada sifat wali Allah. Tidak bersegera memaafkan. Oh tak apalah Ustaz, saya misalnya orang ni, saya tak nak tolong, biarlah orang lain tolong. Ini membuang kita, mengeluarkan kita daripada senarai yang Allah sebut. Demikian Allah pernah, ataupun Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah juga, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang yang berlomba untuk menjadi orang utama, mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Tentang kita nak tengok kita ni dekat dengan Allah atau tidak. Dan demikian juga kita nak tengok orang tu dekat dengan Allah atau tidak, supaya kita dapat jadikan mereka sahabat. Kita tengok sejauh mana kesungguhan mereka dalam berlomba buat baik. Kalau mereka memang ke depan, tuan-tuan bersahabat dengan dia. Tuan-tuan takkan pernah rugi dan menyesal. Berkawan dengan orang yang ke depan. Kita perasan dia kalau semayang nak serdepan. Rata menonong ke depan. Kita tahu ini muqarrabun, ini sabiqun. Dia ni tuan-tuan dalam semua benda dia nak ke depan, ke depan, ke depan. Ini sifat para wali Allah. Sifat wali Allah ada pada dia. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan, maka Allah menyebut 11 sifat dia. Bermula daripada ayat. Kita baca dalam surah Al-Furqan, bila Allah Ta'ala sebut, bermula daripada ayat 63 sehingga 76, ada 11 sifat. Yang kita ringkaskan, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Furqan, bermula ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, sehingga akhir ayat. Kita sebut 11 sifat mereka. Dan ini kata ulama ialah sifat wali. Yang pertama ialah daripada 11 sifat tersebut ialah tawadhu dan mentaati Allah Ta'ala. Sebab bila ayat berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Apa maksud haunan? Haunan dan definisi ulama ialah iffatan wa tawadhu'an, iaitu menjaga maruah diri dan juga merendah diri. Dan itu memberi maksud taatnya kepada Allah. Dia tak nak sombong dengan sesiapa pun. Nak rendah diri. Dia tak nak berperwatakan sombong, menunjukkan muka bengis ke ego kita. Kita nak buang ego kita. Dia nak tawadhu. Ini sifat ibadat yang sempurna, bukan ibadat yang terbaik. Kerana kata ulama, ibadat yang terbaik itu ialah tawadhu. Ibadat terbaik ialah tawadhu kita. Sebab memang seluruh ibadat mengajar tawadhu. Tak ada satu pun ibadat mengajar kita sombong. Tak ada satu pun. Semua ibadat mengajar kita tawadhu. Sehingga bila kita sembahyang, tempat yang paling mulia ketika mana kita sujud, kerana itu ialah muntaha tawadhu, kemuncak tawadhu. Kita jadikan punggung kita tinggi pada kepala kita. Walau kepala kita ni bilion cerdik, punggung tu tempat keluar tahi. Tapi kenapa sampai satu kedudukan punggung itu lebih tinggi pada kepala? Untuk menunjukkan tawadhu. Bukan tanah yang dipijak ini menjadi tempat mendaratnya wajah kita paling mulia. Itu tawadhu. Dan yang lain tak ada nak rebahkan mukanya ke tanah tempat dipijak, melainkan Islam. Lambang tawadhu. Tak ada ibadat lain yang sembah, yang
menyungkurkan wajahnya ke tanah selain daripada Islam. Sungkur betul-betul kerana tawaduk. Dan sifat kedua yang Allah Ta'ala sebut ialah sifat al-hilmu wal kalamu tayyib, kata baik. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang bodoh bercakap, orang jahil bercakap, mereka kata salama. Salama ada dua makna. Yang pertama, mereka buat dono je. Buat dono. Bila orang bodoh bercakap, diam. Buat dono. Jawab pun tak guna. Idza khatabani as-safi bi kulli safahatihi, kata Imam Syafi'i, kalau orang bodoh bercakap dengan aku dengan segala kebodohannya, maka aku cuma diam. Aku tak nak jawab. Mak bodoh nak cakap macam mana? Kita sebut dalil Quran, dalil hadis, saya nak macam ni. Biarlah, dia dah bodoh macam tu. Kita pun tak kata apa lah. Kita dah sebut dalam Quran macam ni, hadis macam ni, kata-kata ulama macam ni. Tak, dia tetap nak pertahankan apa yang dia kata. Bodoh, kita tak boleh kata apa. No comment. Itu makna perkataan salamah. Yang kedua makna salamah, menyebut perkataan-perkataan baik. Sama, kita cakap dia pun tak dengar nasihat kita. Kita pun cakap, tetap cakap baik dengan dia. Kita cakap ni awak kalau dengar pahalanya besar. Lihatlah kemuliaan. Sekarang dia tetap cakap baik walaupun respon orang ni tetap pada emosi dan kebodohan dia. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut tahajud malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan sujud dan berdiri. Dan ini sifat wali Allah, dia tak tinggal qiyamul lail. Qiyamul lail ini menjadi suatu cara hidup dia. Bukan kita pun nasihat pada sahabat-sahabat kita. Kita pun tuan-tuan, jangan tinggalkan qiyamul lail. Kerana ini kekuatan kita. Kalaupun Ramadan berlalu, qiyamul lail jangan berlalu. Kita dididik berqiyamul lail di bulan Ramadan. Untuk kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan untuk kita lakukan cuma di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita dipimpin dalam qiyamul lail, di bulan lain maka bangun. Untuk kita melakukan qiyam walaupun 2 rakaat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi. Di antara sifat mereka ialah al-khawfu min azabillah, sentiasa takut kepada azab Allah. Alladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka yang sentiasa berlindung kepada Allah daripada azab neraka jahannam. Ya Allah, palingkan kami daripada azab-Mu ya Allah. Sesungguhnya ia satu azab yang menakutkan. Ia satu azab yang tempat paling buruk untuk didiami. Ini sifat ibadur rahman. Dan yang kelima ialah bersederhana dalam bersedekah, dalam berbelanja. Al-i'tidal fil infaq, dia kalau berbelanja bersederhana. Dia tidak terlalu melampau berbelanja, tidak terlalu kedekut. Wa kana baina zalika qawama, duduk tengah-tengah cara berbelanja dia. Dan yang keenam ialah al-bu'du 'ani syirk, dia menjauh sifat syirik. Dan segala cabang-cabang syiriknya, sama ada syirik kecil, syirik besar. Riak, itu syirik kecil. Sehingga syirik besar, menyekutukan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, dari antara sifat mereka ialah menjauhi pembunuhan, istinabul qatl, wala yaqtulun an-nafsa bighairi haqq. Mereka tidak membunuh orang. Itu sifat wali Allah, dia tak bunuh orang dengan tidak sebenar. Dia mungkin membunuh di medan perang, tapi tidak dengan cara penganiayaan. Dan sifat wali Allah yang ke-8 ialah menjauhi zina. Wala yaznun, mereka tak berzina. Bukan setakat mereka tak berzina, mereka tak membayangkan berzina, dan mereka tidak terlibat dengan segala mukaddimah zina. Dan sifat mereka yang ke-9, mereka menjauhi pembohongan dan saksi palsu. Dan sifat mereka yang ke-10 ialah mereka menerima nasihat. Qubul mawa'idh, mereka terima nasihat dari Allah, dari Rasul, dari orang beriman. Terima nasihat. Ini sifat wali. Kadang-kadang nasihat itu datang daripada kanak-kanak pun mereka terima. Asalkan nasihat. Mereka orang yang cepat, kita katakan, bereaksi dengan nasihat. Datang nasihat, mereka ada satu tafaul, reaction dengan nasihat tersebut. Artinya mereka cepat menangkap teguran Allah. Tetapi kita ni nak tunggu suara langit tegur kita pun nak jadi baik. Ketahuilah semua perkara-perkara
suara-suara yang baik yang kita dengar itu teguran Allah kepada kita. Dia mungkin datang melalui mulut guru-guru kita, mungkin datang melalui kawan-kawan sahabat kita, dan mungkin juga datang daripada musuh kita. Kalau kita orang yang memang kita katakan punya reaksi dengan nasihat. Dan yang ke-11, sifat wali Allah ialah ibtihal ila Allah, sentiasa memohon kepada Allah. Nak anak, nak zuriat yang baik, doa kepada Allah. Mereka menyatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang meminta isteri, anak-anak atau zuriat penenang hati dan menjadi pemimpin yang beriman. Ayat ini memberi maksud al-ibtihal ila Allah. Maknanya sentiasa memohon pada Allah, berdoa pada Allah. Dan ini 11 sifat. Dalam surah Al-Furqan, 2 sifat dalam surah Yunus, dan juga sifat yang kita sebut dalam surah Al-Mu'minun, yang melengkapi 3 sifat yang ada yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Inilah dia wali Allah. Dan tuan-tuan, ke arah sifat inilah kita berusaha untuk memenuhi segala sifat-sifat ini, supaya kita dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan mendapat rahmat, pengampunan dan segala kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.